Tapi hati manusia lebih keras daripada batu tadi. Sekeras-keras batu, takut dia kepada Allah sehingga berlaku 3 keadaan tadi. Tapi kerasnya hati manusia sampai dia tak ambil pusing langsung terhadap kemurkaan Allah yang Tuhan dah tunjukkan di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, saya nak gambarkan bagaimana fenomena kal farashil mabsus, kal aihnil manfush dan sebagainya ini, tuan-tuan. Baru 2-3 hari lepas kita melihat, semalam pun siaran 360 TV3 tunjuk bagaimana keadaan yang berlaku di Madrasah At-Taqwa di Hulu Langat, Selangor. Kan? 17 anak-anak yatim kan, yang duduk dalam sebuah khemah yang sedang bersiap sedia nak buat persiapan untuk menyambut ketibaan tetamu-tetamu daripada Finas. Mereka nak buat function, sedang berlatih nasyid, sedang berlatih pentomen dan sebagainya. Tahu-tahu jam 2.30 itu tanah runtuh berlaku daripada belakang asrama diorang kan. Dan akhirnya 17 yang maut. Salah seorangnya hancur remuk badan dia, tuan-tuan. Batu sebesar kereta hempap dia. Budak umur 14 tahun. Batu sebesar kereta, tuan. Selama ni tak pernah pun berlaku situasi yang demikian. Kenapa boleh berlaku sekarang? Teori sains bilang, ialah teori sains kata hujan yang berlaku sejak beberapa hari menyebabkan struktur tanah dia longgar. Bila dia longgar, mudah berlaku gelongsoran daripada atas. Maka bila gelongsor, dia turun ke bawah. Tapi hakikat dia apa, tuan? Hakikat dia ketakutan bumi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita di Hulu Langat, Selangor. Cerita yang awal bulan lepas. Awal bulan ni bila buletin utama TV3 buat liputan di Kundasang dan juga Ranau. Tuan-tuan ada tengok berita tu? Kan, yang sekarang ni semua resort di kaki gunung Kinabalu tu diisytiharkan tidak selamat lagi diduduki. Tak kiralah strawberry resort ke apa ke, dah tak selamat dah. Selama ni boleh juga kita makan angin, singgah sekejap di Kundasang, esok pagi baru jalan pula. Sekarang ni tuan-tuan nak tidur mana? Tak selamat, tuan-tuan. Walaupun dan juga perkampungan penduduk tempatan situ pun tak selamat. Turun pakar geologi, pakar kaji bumi, mengesahkan, dia kata memang ada pergerakan dalam tanah. Hujan turun sejak beberapa ketika, 2-3 minggu sebelum itu hujan turun, tidak diakui juga kesan itu. Tapi dia kata ada gerakan dalam tanah. Bila ada gerakan dalam tanah, sedikit gerakan itu pun, tuan-tuan, sudah menggelungsurkan struktur tanah. Dia makin lagi terbuka, makin terbuka. Last sekali Rom jatuh. Tuan-tuan, tu baru sedikit gerakan. Saya nak gambarkan supaya Tuhan dapat faham bagaimana suasana kiamat tu nanti. Dalam keadaan rupa di Kundasang tu, yang manusia di atas bumi Kundasang tu pun tak sedar pergerakan itu dalam lapisan tanah. Sedar tak sedar tengok balakoni rumah runtuh, resort jatuh, rumah dan sebagainya terkubur kerana ada gerakan. Tu baru sedikit gerakan yang manusia tak perasan. Bayangkan kiamat nanti, tuan, hentakan, dakkan, kami hempas kedua-duanya dengan satu hempasan yang cukup kuat. Mau tak hancur, tuan-tuan? Yang tadi ni kita tak sangka pun pergerakan itu, tak terasa pun, tiba-tiba jatuh. Tuan-tuan tengok di Sandakan. Boleh tengok di Sandakan. Kan, setara kita nak sampai, tuan-tuan limpas kawasan Sim-Sim tu, nak sampai ke Bandar Lama tu, tuan-tuan, alir air daripada bukit batu membawa turun batu batan daripada atas gunung sana. Semua ini menggambarkan ketakutan bumi, ketakutan gunung yang bahan asas dia al-hijarah, batu tadi. Dan semua itu membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itu
Bila berbicara soal gempa bumi dan sebagainya, kita teringat dengan dua hadis yang menceritakan peristiwa gempa yang pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gempa bumi ini pernah berlaku dua kali zaman Nabi paling kurang. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Satu ketika di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik sebuah gunung yang namanya Sabir. Nabi naik, Nabi satu orang, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq seorang, Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga Uthman bin Affan. Mereka naik berempat. Sampai di puncak bukit, tiba-tiba gunung Sabir bergegar. Gegaran itu sehingga menjatuhkan batu batan yang berada di kawasan itu dan dirasai oleh empat manusia yang hebat ini. Bergegar. Dan ketika itu mujur ada Nabi. Nabi hentak kaki dia, Nabi pegang bumi. Nabi kata, "Malaki, kenapa juga dengan kau ni Sabir?" Nabi, itu Nabi. Kan? Nabi dia terus komunikasi. Nabi pegang gunung Sabir tu, Nabi pegang dia, "Malak, kenapa juga dengan kau ni wahai Sabir? Ingat, di atas kamu ada seorang Nabi, di atas kamu ada seorang As-Siddiq, dan di atas kamu ada dua orang syahid." Nabi kata. Waktu tu empat-empat orang ni masih hidup. Satu, Nabi menggambarkan akhir kehidupan tiga orang sahabat yang bersama-sama dengan dia itu. Waktu tu Umar masih hidup, Uthman masih hidup, Abi Bakar As-Siddiq masih hidup. Tapi Nabi dah sebut, ingat wahai Sabir, atas kamu ni ada seorang Nabi Allah, Nabi lah. Yang kedua As-Siddiq. Siapa As-Siddiq? Orang yang paling benar dan membenarkan risalah Nabi, tak lain dan tak bukan Abi Bakar, mentua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki pertama di kalangan orang dewasa yang memeluk Islam. Orang dermawan yang mengorbankan seluruh harta kekayaan dia kepada Rasulullah. Orang pertama yang menyatakan kebenaran terhadap peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Nabi kata, atas aku ada As-Siddiq, dialah Abi Bakar. Dan Nabi kata kepada bukit Sabir, gunung Sabir, atas kamu ada dua syahid. Maka tahu dah dua orang tu, mereka telah dinyatakan oleh Rasulullah, kata nanti mereka akan menjadi syuhada. Lepas Nabi cakap begitu tuan-tuan, dan ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunung Sabir kembali tenteram. Diam balik gunung. Selesai beberapa ketika, Nabi pergi ke Madinah. Nabi naik pula di atas gunung Uhud, masih lagi bersama-sama dengan tiga orang sahabat ini. Sekali lagi gunung Uhud bergegar dan Nabi mengucapkan ungkapan yang sama. Kenapa juga wahai Uhud, di atas kamu ada Nabi Allah, di atas kamu ada As-Siddiq, dan di atas kamu adanya dua syahid. Terus diam bukit Uhud. Dan selepas itu tak berlaku lagi gempa bumi tuan-tuan. Hinggalah berlaku pula di zaman Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar berlaku gempa bumi yang menggemparkan penduduk Mekah, penduduk Madinah ketika itu, sehingga Umar pegang tanah. Umar tanya, "Wahai bumi, kenapa dengan engkau?" Kan? Umar. Jadi Umar hebat, wali Allah yang terhebat, sahabat yang terkemuka. Umar pernah suatu dia memerintah penduduk Mesir kemarau. Sungai Nil air tak mengalir. Sungai Nil tu macam laut luas dia, tak ada air. Bila tiada air, kawasan pertanian kering kontang, tiada air. Tempat-tempat yang ada penternakan, banyak haiwan yang mati, kebuluran dan sebagainya. Akhirnya penduduk Mesir hantar satu surat rasmi kepada Umar, bagi tahu keadaan mereka kepada kerajaan Islam di bawah pentadbiran Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu. Umar dapat surat itu tuan-tuan, dia tak pergi pun ke Mesir. Dia hantar satu surat
dia bagi tahu kepada postman tu, kau pergi jumpa Gubernur Mesir Amr bin Al-As, suruh dia hantar surat ni dan lempar di sungai Nil. Kata Umar, hantar surat pada sungai. Zaman sekarang kalau Perdana Menteri buat gitu, orang kata dia gila. Presiden MPT ke pergi buat hantar surat pada sungai Tawa, orang kata dia gila. Zaman Umar tidak, tuan. Postman tadi terbeliak mata pun akun dengan arahan Umar sampai kepada Gubernur Mesir Amr bin Al-As. Amr pun terpinga-pinga juga, tapi itu sudah arahan Umar, hantar ke sungai Nil. Tak lama lepas tu tuan-tuan, air sungai Nil kembali datang membuak-buak. Hebat Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam peristiwa di Madinah tu dia pegang bumi Madinah. Dia kata dalam keadaan dia pegang itu, penduduk Madinah pun masih melihat apa yang Umar buat. Dia kata, Umar kata kepada penduduk Madinah yang melihat peristiwa itu, dia kata, adakah kamu telah lupa pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu? Bumi tidak akan bergegar melainkan banyaknya maksiat yang telah dilakukan oleh manusia. Bumi tidak akan bergegar sembarangan, tapi bumi akan menyatakan ketakutannya. Bumi akan nyatakan rasa gentar dia bila terlampau banyak sudah maksiat yang dilakukan oleh penduduk dunia. Apa yang telah kamu buat ini, wahai penduduk Madinah? Umar kata lagi, demi Allah, kalau lepas ni berlaku lagi gempa bumi di Madinah, aku sanggup keluar daripada bumi Madinah. Aku tak sanggup tinggal di tempat yang terlampau banyak dosa ini sehingga gegar gempa bumi berlaku. Itu ucapan yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Nak gambarkan kepada kita tuan-tuan, fenomena gempa bumi yang berlaku sekarang ini berlaku dengan sebab banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Sedangkan manusia duduk di atas bumi, manusia duduk di belakang bumi, tapi manusia tak heran pun di atas siapa dia pijak. Sedangkan dalam kitab Wasayar Rasul, dalam kitab tersebut ada sebuah asar menyatakan setiap hari bumi akan berucap, bumi akan menyuruh kita dengan 5 panggilan. Cuma manusia tak dengar. Andai kata manusia dengar, manusia tak berani dah nak buat maksiat. Yang dengar ucapan bumi adalah makhluk-makhluk Allah yang lain. Tanaman, haiwan, mereka yang berada di alam kubur, jin dan sebagainya sahaja yang mendengar bicara bumi kepada manusia sehari 5 kali. Yang pertama, bumi kata, ya bna Adam, wahai anak Adam, kamu seronok dan suka di atas belakangku pada hari ini. Tapi ingat, kamu akan berduka cita di dalam perutku suatu ketika nanti. Pesan bumi. Hari ini kamu seronok, kamu enjoy, kamu nak buat apa pun kamu buat, tanpa rasa malu, tanpa rasa segan dan silu, buat apa saja buat. Tapi ingat, satu hari nanti saufa tahzan fi batni, kamu akan berduka cita di dalam perutku. Yang kedua, ya bna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, hari ini kamu melakukan dosa di atas bumi, kamu melakukan maksiat di atas belakangku, tetapi satu hari nanti kamu akan diazab di dalam perutku. Itu antara bicara bumi yang bumi sebut kepada manusia setiap hari 5 kali tuan-tuan, tetapi manusia tidak mendengar. Kerana itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita menghayati bicara Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surah Al-Qari'ah ini, menceritakan perihal gunung yang pecah, menceritakan perihal bukit-bukit yang hancur menjadi debu dan sebagainya, kita perlu melihat bahawa kesemua itu berlaku dengan sebab ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk ketakutan itu sebenarnya telah pun Tuhan perlihatkan kepada kita sekarang.
walaupun tanpa hentakan, walaupun tanpa pukulan yang kuat, walaupun tanpa hempasan yang hebat daripada Allah, hanya sedikit gegaran yang berlaku di dalam perut bumi pun sudah menimbulkan huru-hara dan juga bencana yang mengerikan kepada manusia. Kita bayangkanlah tuan-tuan, kalau Tuhan melepaskan semua kemurkaannya itu kepada gunung ganang tadi, seperti mana yang digambarkan dalam surah Al-Qari'ah tadi. Mudah-mudahan semua itu akan mendekatkan hati kita dan jiwa kita kepada Allah, dan akan menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah 2 ayat yang berikutnya, 6 ayat yang berikut insya-Allah kita akan sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.